Bika hadiyan wa nasira. Suratul Furqan ayat 30-31. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala, dan telah berkata oleh Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku mereka telah menjadikan Al-Quran itu sebagai barang dagangan, barang yang ditinggalkan. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap Nabi itu musuh mereka, terdiri daripada orang-orang yang berbuat jinayah. Memadailah dengan Tuhan kamu, dan memadailah dengan Tuhan kamu memberi petunjuk dan pertolongan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengerusi pimpinan Ahli Jawatan Kuasa Surau, saudara-saudari, para hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita menyusun dan mengatur setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin limpah rahmah Allah, kita dapat berkumpul pada malam ini. Kita dapat berjumpa, dapat bertemu. Saya dapat bertemu, berjumpa dengan tuan-tuan. Tuan-tuan dapat bertemu dan berjumpa dengan saya. Tak pernah terlintas pun dalam hati saya untuk berjumpa dengan tuan-tuan. Begitu juga tuan-tuan pun macam tu juga. Bukan kenal pun saya, kan? Tapi inilah aturan dan jadual Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam satu pertemuan, dalam satu majlis, dalam satu liqa yang kita yakini, kita harapkan bahawa pertemuan kita merupakan pertemuan yang dikira terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita pun bersyukur kerana kita dapat sama-sama berjamaah, berwirid dan berdoa. Dan insya-Allah akan kita susuli dengan program pengajian, majlis ta'lim, majlis untuk kita bicarakan iman, bicarakan bagaimana untuk kita pertingkatkan takwa kita, meluruskan hati dan jiwa kita, agar akhirnya tidak lain tidak bukan kita mengharapkan seperti mana yang dijanjikan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meredai kepada mereka itu, dan mereka itu menyenangi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan. Dan pada malam ini insya-Allah saya ada satu tajuk untuk kita kongsi bersama. Bahan ni saya kebetulan dalam hampir jam 6 petang dihubungi oleh Al-Fadil Ustaz Murtada kita. Jadi saya tak sempat photostat. Yang biasanya saya akan buat fotokopi untuk tinggalkan kepada jemaah. Tapi tak apalah, nanti saya boleh tinggalkan kepada tuan-tuan. Bahan yang kita nak bincang pada malam ini, iaitu tajuk dia hak Al-Quran dan kewajipan Muslim terhadapnya. Quran tu, dia ada hak dia. Kita ada hak kat dia, dia ada hak pada kita. Hak Al-Quran dan kewajipan Muslim terhadapnya ni ada 5. Paling kurang ada 5. Satu saya nak sebut. Pertama sekali, hak kita pada Quran, beriman. Quran tu kita kena beriman. Bukan hanya sekadar simpan, beli balik duk taruh dalam rumah, taruh di pejabat kita, dalam kenderaan kita, kita hiasi sana sini, tak. Tapi Al-Quran itu pertama sekali kita nak kena beriman kepada Al-Quran. Beriman yang macam mana? Beriman ni ulama mengatakan bahawa beriman ini sekurang-kurangnya ada 3 ciri menunjuk, membuktikan orang tu beriman kepada Al-Quran. Pertamanya, dia sanggup berhukum dengan Al-Quran. Tahkim, berhukum dengan Al-Quran. Orang yang tidak sanggup menerima keputusan Allah ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini dinyatakan dalam suratul Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim
wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah kata apa? Tidak patut bagi seseorang lelaki mahupun mukmin lelaki mahupun mukmin perempuan apabila sesuatu yang telah diputus oleh Allah dan Rasulnya dalam sesuatu urusan, bahawa ia membuat pilihan daripada segala urusan mereka itu. Barang siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Jadi hak kita, ciri pertama, kita kena sanggup menerima hukum Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran. Apa kata Allah, apa kata Rasul, yang sebagai penyampai, orang yang delivered benda yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, keputusan mereka itu merupakan keputusan yang wajib dipatuhi oleh kita. Jadi satu yang nak kata orang beriman ni, dia sanggup menerima Al-Quran sebagai sebagai hakim. Kita duk baca Yasin selalu kan, Yasin wal Quranil Hakim. Al-Quran itu sebagai hakim, tetapi dalam kehidupan kita tak jadi Quran, jadi hakim. Kita lebih cenderung kepada unsur-unsur lain sebagai hakim dalam kehidupan kita. Yang keduanya, tidak ada paksaan dalam mengamalkan tidak ada paksaan dalam mengamalkan isi Al-Quran. Adamul haraj, maksudnya kita sebagai orang yang beriman, kita tak perlu dipaksa. Orang tak perlu duk nak paksa kita. Kita beriman ni apa dia? Kita percaya, kita yakin, kita confident, kita apa lagi? Kita bangga daripada keimanan tu. Kita bangga, kita puas hati dengan Allah dan Rasulnya. Yang ketiganya, pasrah pada semua perintah Al-Quran. Yang ketiga, kita pasrah. Pasrah ni bahasa dia, saya ingat, tak tahulah, kalau mungkin ada cikgu boleh betul kot. Saya duk faham pasrah ni lepas serah. Kita bukan lagi hak milik kita, dan kita serah, menyerah diri kita membulat kepada Al-Quran. At-taslim, dia kata sini at-taslim, taslim menyerah diri kita kepada Allah SWT. Sedangkan untuk mengimani Al-Quran perlu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Jadi untuk nak membuktikan keimanan kita tu, apa dia? Kita perlu proses, perlu kepada satu proses pentarbiahan yang berterusan. Nak bukti kita ni betul-betul beriman, maksudnya kita hidup dengan gaya, trend dan cara Al-Quran. Inilah yang orang duk sebut generasi sahabat radhiyallahu anhum ni generasi Al-Quranul Farid. Generasi Al-Quran yang unik, yang unggul. Sebab apa? Sebab mereka ni mana-mana sahabat Nabi pula. Kalau tuan-tuan baca kisah sahabat Nabi ni ada satu buku lah, ada banyak buku tentang kisah sahabat. Ini salah satu buku. Tuan-tuan boleh tengok buku ni, 65 Manusia Langit, yang ditulis oleh Abdurrahman Rafa' Al-Bashar. Ditulis ni. Kalau tuan-tuan baca ni 65 sahabat ni, tuan-tuan dapat buat kesimpulan. Semua sahabat mereka ada ciri persamaan sekurang-kurangnya 3 benda. Satu, mereka adalah kaki Al-Quran. Mereka bukan macam kita. Mereka baca Quran tu sungguh-sungguh, menekuni dalam membaca Al-Quran. Kemudian tu satu, Al-Quran. Yang kedua, mereka ni adalah orang yang
sentiasa hidup mereka nak menyumbang, nak bela, nak pertahan agama Allah SWT. Sahabat-sahabat Nabi, berjuang, berjihad, berkorban. Kita akan baca kisah-kisah kehidupan sahabat. Ada sahabat-sahabat yang tertahan, tak boleh nak pergi berjihad, tak boleh nak pergi berjuang, pasal mereka tak ada harta, mereka tak ada keperluan, tak ada apa orang kata bekalan. Rasulullah tak bagi mereka pergi perang. Mereka balik, mereka menangis, badan mereka bergetak-getak sampai rumah mereka. Ini sahabat Nabi, cintanya mereka kepada Islam, hidup mati mereka adalah untuk Islam. Ini sahabat Nabi. Yang ketiganya ciri yang ada pada para sahabat Nabi ini, mereka adalah orang yang disebut sebagai ruhbanul lail wa fursanu fin nahar. Semua sahabat Nabi mereka kaki semayang malam. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah ibn Umar. Dia duduk dengan Rasulullah, dia baik dengan Rasulullah semua. Kemudian Rasulullah tengok dia kurang, bangun malam dia tak berapa bangun sangat. Rasulullah kata, ni'mar rajulu, sebaik-baik orang laki-laki ni Abdullah ibn Umar, lau kana khiyamul lail. Rasulullah kata, sebaik-baik orang lelaki ni Abdullah ibn Umar kalau dia boleh berdiri malam. Selepas daripada Nabi kata macam tu, tidak ada satu malam yang Abdullah ibn Umar akan membiarkan malam tu berlalu begitu sahaja. Selain daripada tiga benda ni, Quran dia, berjuang berjihad dia, qiyam dia, mereka juga hidup seperti orang biasa. Mereka bekerja, mereka berladang, mereka bertani, mereka berniaga dan sebagainya. Kita jangan silap hari bulan. Kita ingat sahabat Nabi ni orang yang duduk nak talar, duduk beli serban, pakai berjubah nak pergi masjid, duduk pegang buah tasbih, nak pakai minyak wangi. Tak. Dia ada lebih kurang 44 orang sahabat yang kaya raya. Salah seorang dia sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ni adalah anak kepada seorang wanita yang bernama Rumaysah, ataupun akhirnya dia bertukar menjadi nama Ummus Sulaim. Orang yang sama. Ummus Sulaim ni seorang wanita yang cukup hebat. Daripada awal Islam lagi dia dah hebat dah. Dia dengar berita tentang kelahiran, kemunculan Nabi SAW di Mekah. Lepas tu berita tu cerita Nabi nak berpindah ke Madinah. Suami dia mati apa lebih kurang macam tu. Akhirnya Rasulullah, ringkas cerita, Rasulullah berhijrahlah ke Madinah. Semua orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi, 70 orang yang berbai'ah, bai'atul nisa, bai'atul ridwan dan sebagainya, mereka berkumpul di samping orang-orang yang telah pun didakwah, yang telah pun menjadi seorang Muslim. Mereka sambut Rasulullah. Termasuklah wanita ini, iaitu Rumaysah ni. Tapi orang lain sambut, tak sambut saja. Mereka ada bagi hadiah pada Rasulullah, bantu sahabat-sahabat. Tapi Rumaysah ni, suami dia mati, dia tak ada apa nak bantu. Dia fikir, apalah aku nak bagi kat Rasulullah. Rasulullah main ni apa pun tak ada. Dia nak bagi apa? Akhirnya dia terlintas, dia tak ada apa lagi. Dia kata, dia ada anak dia, Anas bin Malik ni. Dia pergi setelah beberapa hari Rasulullah mai, dia bawa anak dia, dia pegang tangan anak dia, dia bawa pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kamu, Tuan telah datang sini hampir beberapa hari. Aku bertemu dengan kamu, tapi malam aku tak dapat nak bagi apa-apa kepada kamu. Tetapi hari ini dia kata, aku datang membawa sesuatu hadiah untuk kamu, jika kamu sudi menerimanya. Apa hadiah dia? Dia bawa anak dia, Anas. Dia kata, inilah hadiah aku kepada kamu, iaitu Anas bin Malik ni. Ambillah dia, jadilah dia ni sebagai qadam untuk berkhidmat kepada kamu. Biarlah dia berada bersama-sama kamu. Rasulullah ambil anak tu, Rasulullah pegang kepala dia. Rasulullah kata apa? Rasulullah berdoa. Rasulullah tengok mak dia tak ada apa, semua tak ada. Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa. Rasulullah kata apa?
Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa bariklah. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah dia, rezekikanlah dia dengan malan, dengan harta yang banyak, wa waladan, dan zuriat yang banyak, wa bariklah, dan berkatilah hidup dia, umur dia. Masya Allah. Anas bin Malik, dia sempat duduk dengan Rasulullah hampir 10 tahun. Dalam keadaan usia dia kanak-kanak, dia sempat bersama Rasulullah lebih kurang 10 tahun. Selepas kewafatan Rasulullah, hidup dia mula berubah. Dia sudah masuk alam belia remaja dan akhirnya mengusahakan perusahaan-perusahaan yang akhirnya dia jadi orang yang kaya. Salah satu orang yang paling kaya di zaman Khalifah Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Osman. Dia sudah berhijrah, bermusafir untuk menggerakkan aktiviti perniagaan dia. Masya Allah. Akhirnya di penghujung khilafah Ar-Rashidin tu, dia menjadi orang yang sungguh kaya dengan zuriat anak yang begitu ramai. Ada riwayat kata lebih 100 orang anak. Isteri tu saya tanya orang-orang, Rasulullah dah berdoa keberkatan untuk dia. Kemudian umur dia, ada satu riwayat kata sampai 160 tahun. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Subulus Salam, ada yang kata 130, ada yang kata, tapi ada yang mengatakan sampai 160 tahun. Kita ambil 100 tahun pun cukup dah. 100 tahun. Harta dia dapat membiayai pusat-pusat pendidikan di kota-kota besar, di Busra, di Kufah, di Madinah, di Mekah. Dia punya duit dia. Maknanya Islam ni bukan agama sengket. Bukan orang Islam ni sepatutnya, sewajarnya kalau nak jadi Islam yang baik, semua kena miskin. Tak. Rasulullah pernah kata, seorang orang yang berharta, yang berdermawan, dia Allah lebih kasih kat dia daripada seorang fakir yang cukup penyabar. Orang fakir yang sabar, tak pernah pergi minta sedekah ke orang, tak pernah main surau duk merungut kata aku ni tak tahulah ni Ramadan nak masuk, nak raya macam mana anak aku nak raya. Tak ada, sorry. Anak dia pun tutup mulut dia, jangan duk cerita pasal susah kita. Cukup sabar, tak pernah merungut, nak pergi isi borang di rumah JJK langsung dah. Pejabat zakat tak pernah pijak tangga, borang apa satu tak isi. Cukuplah Allah sebagai pemberi rezeki pada dia. Dia sabar, cukup baik. Kerana orang yang miskin, orang yang diuji oleh Allah, kalau dia sabar, orang tu Allah bersama-sama dengan dia. Allah kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Walau macam tu pun, orang yang banyak harta dan dia pemurah, Allah lebih sayang pada dia. Itu Islam. Kita mau kalau boleh ramai orang kita yang kaya, tetapi yang hati dia jawab, hati dia pemurah. Ni tu macam tuan-tuan ni duk pegang buku cek nak tulis. Ustaz bukan ada kerja lain ustaz. Dia kira nak minta derma, nak buat tahfiz dia. Cuba kalau tuan-tuan senang, kan? Dalam genggam tu duk pegang buku cek dah. Nak bagi kes tunai takut sat lagi orang sekat tengah jalan. Semua ada dah, duk tulis dah. Cek sains siap dah nak tulis ya angka. Nak buh 5 berapa kosong, 30 40 50 berapa kosong. Kira sains semua siap dah. Duk koyak nak bagi ya. Tak bukan indah macam tu kan. Ni duk buat bangunan ceragah, duk tunggu. Jadi kita maksudnya fitrah Allah Ta'ala jadi, lumrah Allah Ta'ala jadi. Memang kehidupan manusia begitu. Orang yang kaya, orang yang cerdik, orang yang bijak, dia dalam piramid yang macam tu. Orang kaya bukan ramai, orang cerdik bukan ramai, orang pergi, orang segak, Allah dah jadi dulu tu dah. Tapi kalau dalam orang yang sedikit tu, yang kaya tu, kalau dia pemurah, Allah cukup sayang pada dia. Jadi sahabat Nabi ni ada lebih kurang 44 orang yang setakat saya duk baca. Lagi kita jumpa Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni lah yang kahwin dengan Mak Anas tadi.
selepas pada Anas apa semua, dia Talha ni dia bukan orang Islam, dia ahli Madinah apa semua, tapi satu hari dia berkenan kepada Ummu Sulaim ni. Ummu Sulaim ni orang bijak, wanita walaupun dia janda tapi bukan janda murahan, duk tunggu kenyih nak sembang dengan orang ke, nak WhatsApp ke apa ke, nak bulan Facebook duk tunjuk gambar. Tak ada. Dia orang yang cukup hebat, otak dia genius. Talha ni kata kalau boleh kahwin dengan Ummu Sulaim ni hebat. Dia pi nak kahwin dengan Ummu Sulaim ni, pi habaq Ummu Sulaim. Dia kata kalau boleh aku nak kahwin dengan hang. Ummu Sulaim kata hang tak boleh kahwin dengan aku. Apakah dia kata harta aku tak cukup untuk nak bahagiakan hang? Hang tak tengok ke BMW 5 Series aku ke apa semua tu? Dengan apa semua ada lengkap. Rumah tak tahu rata bandak rumah aku ada, hang nak bagi. Ummu Sulaim kata benda tu tak ada pun dalam hati aku. Kalau hang nak kahwin dengan aku, mustahil hang boleh kahwin dengan aku. Sebab hang bukan Islam. Aku wanita muslimah. Dia kata hang saja nak bagi anda yasan, tak mau kahwin dengan aku. Dia kata tak. Kalau hang masuk Islam hari ni aku kahwin dengan hang. Talha kata, apakah betul macam tu? Ya. Kalau hang kahwin dengan aku, mas kahwin hang tu Islam, hang jadi Islam, itu mas kahwin hang. Aku sikit pun tak ada berahi nak kata hang. Hang jangan ingat aku nak kahwin dengan hang pasal segala hidup hang yang mewah. Kalau hang betul-betul jujur nak kahwin dengan aku, Islam saja aku ada. Akhirnya mereka dipernikahkan. Selepas daripada itu, Talha bin Ubaidillah ni dia mendampingi Rasulullah kerana sudah timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Talha ni orang kaya. Yang kaya dia masya-Allah, kaya sungguh-sungguh. Bukan saja dia kaya, Talha ni, semua ciri sebagai seorang lelaki tulen ada pada dia. Dia juga seorang pahlawan. Dia juga seorang yang boleh bermain semua jenis senjata. Dan dia juga salah seorang sahabat yang boleh bertempur di atas kenderaan. Orang kaya, rupa ada, tangkas pula, pahlawan pula. Dan kalau kita baca dalam sejarah, dialah di antara sahabat yang letak badan dia ketika orang memusuhi Rasulullah dalam serangan yang bertubi-tubi duk panah Rasulullah dalam peperangan Uhud. Dia letak batang tubuh dia, panahlah diri dia. Jangan sekali-kali panah tu jangan melekat di batang tubuh Rasulullah. Senerih Rasulullah pun aku tak izin. Subhanallah. Talha bin Ubaidillah, orang kaya dan sebagainya. Ini sahabat-sahabat Nabi, yang semua sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, kalau kita baca balik sejarah mereka, Talha tu bila masuk saja Islam, Masya Allah, dia tak ada kerja lain dah. Orang jumpa dia waktu mana pun dia sentiasa menanggung dan membawa Al-Quran. Tu yang saya nak cerita ni, hak kita, tindakan keimanan kita kepada Al-Quran tu, yang akhirnya Al-Quran tu dah menjadi darah daging kita, sebati dengan kita. Kita jadi edik, kita jadi ketagih nak tahu apa yang ada dalam Al-Quran, bukan hanya sekadar untuk membaca huruf-huruf Al-Quran. Tuan-tuan tengok ni, ada satu buku, nama dia ditulis oleh Dr. Majdi Al-Hilali. Kita tengok ni, dia tulis sini. Majlis Al-Lali ni dia tulis, saya nak baca yang ni, syok. Bukan syok pasal apa? Pasal kita nampak macam mana generasi dulu yang hebat dulu mereka berinteraksi dengan Quran, macam mana cara mereka interak dengan Al-Quran. Tuan-tuan tengok sini, baik, saya baca satu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata,
janganlah kamu tertipu dengan orang yang sentiasa membaca Al-Quran, kerana dia adalah kata-kata kita juga yang berbicara dengannya. Dia adalah kata-kata. Hampa jangan tertipu kalau orang tu dia duk baca ya Quran. Hak tak baca lagi lah tak ada apa kan. Hak yang duk baca Quran pun Sayyidina Umar kata hampa jangan tertipu dengan mereka. Akan tetapi perhatikanlah orang yang mengamalkan dengan isi kandungannya. Sebab tu hak kita pada Quran ni, beriman pada Quran, kita kena proses diri kita supaya kita sentiasa mendampingi Al-Quran. Kita jadi syuk dengan Quran. Tak baca Quran tak boleh duduk. Tak baca Quran kita jadi rimah. Tak baca Quran kita tak hafal Quran, kita rasa lagu Allah. Sebab tu Sayyidina Umar kata, tak ada satu benda yang paling gembira dalam hidup aku apabila aku dapat kumpul Al-Quran sebanyak-banyak Al-Quran dalam hati aku, dalam jiwa aku, dalam diri aku. Tu hak beriman pada Quran pertama. Habis setengah jam. Kita pergi yang kedua. Hak kita pada Quran ialah membaca. Hak pada Quran ni membaca Quran. Baca bukan hanya sekadar baca yang kita faham itulah, tapi membaca dengan kita memahami, mengerti maksud dan makna dia. Membaca Al-Quran, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Di dalam Al-Quran disebutkan bahawa membaca dengan sebenar-benar bacaan haqqa tilawah merupakan parameter keimanan orang tersebut kepada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan haqqat tilawah, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Baqarah ayat 121. Depa apa dia? Lepa bila Allah buat mai Al-Quran kat mereka, yatluna hu haqqat tilawatih. Depa baca dengan betul-betul baca. Betul baca ni lagu mana? Betul baca ni macam sahabat Nabi baca. Dalam buku ni dia kata apa? Tuan-tuan tengok, dia kata sahabat-sahabat Nabi ni, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang lelaki di masa kami mempelajari 10 ayat Al-Quran, maka dia tidak akan berpindah darinya sampai dia mengetahui betul makna dan isi kandungannya serta mengamalkannya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Subhanallah. Allah bin Mas'ud ni tuan-tuan tahu tak kisah dia ke mana? Dia ni orang lelaki yang tinggi, orang biasa, keturunan orang biasa. Arab ni depa ada kelompok-kelompok. Depa ada kabilah-kabilah yang ada nama, ada kedudukan macam kita juga lah. Kita tak ada lah keturunan, tapi kita ni tengoklah orang haduk low cost dengan middle cost dengan high cost apapun, dia kadang-kadang tak apa sama. Golongan middle class, golongan apa pun bukan sama. No, orang kerja hakim apa semua dia akan mau kawan kita. Tu ya. Cikgu dia bukan mau nak pergi kawan dengan orang kerja tebal rumput. No. Cikgu mau syok dengan kawan tebal rumput. Dia tak syok. Sembang pun dia tak mau dengar. Orang kaya sikit dia jumpa orang hak miskin, dia tak nampak langsung. Kita lah. Zaman tu pun ada macam tu. Abdul Mas'ud ni orang biasa. Dia jadi Islam. Dia antara orang yang awal meluk Islam. Sampai satu hari bila Rasulullah jumpa dia, Rasulullah kata kepada dia, suruh dia baca Quran. Dia kata, saya nak baca ke Quran kepada orang yang Allah Ta'ala turun Al-Quran pada dia. Nabi kata, tak boleh ke aku dengar Quran daripada orang lain? Lalu dia baca Quran. Dia baca Quran sampailah ayat sampai ayat apa dia baca? Saya ada tanda tadi ni.
tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah Al-Maidah dia baca sampai situ tuan-tuan. Nabi suruh berhenti. Nabi kata cukup. Sebab ayat tu, apa ayat tu kata? Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang kata ni Allah sendiri yang kata. Cerita kalau Allah azab mereka, mereka lah hamba kamu. Dan jikalau Allah mengampun mereka, mereka itulah fa innaka, sesungguhnya engkau itu antal azizul hakim, engkau yang maha bijaksana, maha mulia dan sebagainya. Subhanallah. InsyaAllah cukup. Esok baca lain. Begitulah berulang sampai masuk hari yang ketiga. Dia duduk tunggu Rasulullah. Hari ni Rasulullah main nak lepa duduk tadarus Quran di Kaabah. Duduk tunggu Rasulullah main. Rasulullah tak tahu ada apa. Rasulullah ataupun dia terawal daripada Rasulullah. Ketika itulah datang Abu Jahal. Abu Jahal datang. Abu Jahal tanya, dia kata, Abdullah hang tunggu siapa? Dia ni orang jujur bila masuk Islam. Dia abang betul. Dia kata aku tunggu Nabi Muhammad Rasulullah. Oh, hang tunggu dia buat apa? Dia kata setiap hari kami duk baca Quran tang ni. Aku baca Quran, Rasulullah dengar. Dan kami sama-sama mentadabbur Quran. Abu Jahal kata hang ni. Dia pun pi. Ingat kau dia nak beriman. Ingat kau dia kagum. Dia ambil pedang dia, dia pegang telinga Abdullah Ibn Mas'ud ni, dia kerat telinga. Dia pegang telinga tu, dia pegang tangan Abdullah, dia bulan tangan, dia kata hang bawa pergi jumpa Muhammad. Hang nak tahu aku ni siapa? Dia kata hang bawa telinga hang ni pergi jumpa Muhammad, dia kata. Aku duk larang berapa kali dah. Aku kata jangan. Apa ikut juga Muhammad. Ni dia, pergi jumpa Muhammad. Dia bawa lah telinga sakit lah tuan-tuan. Kita kerat kuku, makan sikit pun sakit, kata-kata 2-3 hari sakit kan. Dia kerat telinga. Dia pun bawa pergi telinga sakit. Rasulullah kata apa dia? Rasulullah kata sabar ala wahai. Esok hang akan dapat lebih baik daripada tu. Esok hang dapat telinga baik lagi ke, telinga yang super power ke, 1000 apa ke, sound apa ke, macam tu ke, tak tahulah. Rasulullah kata macam tu, dia pun tak apalah, ambil telinga dia tu buang ke mana ke, tak tahu, tak cerita kat tu lah. Sampailah cerita Allah Mas'ud ni, sampailah bila lepas hijrah ke Madinah dalam peperangan Uhud. Abu Jahal ni di antara orang yang Rasulullah pesan suruh di antara musuh yang awal kita nak kena selesai dia. Sahabat-sahabat Nabi ni duk cari dia. Ada 2 orang pemuda, saya tak ingat 2 orang pemuda tu. Anak budak yang tak cukup umur, yang mereka ni minta berizin berulang-ulang kali minta izin Rasulullah untuk nak pergi perang. Mereka ni pun bila Rasulullah habaq kata nak suruh bunuh Abu Jahal ni, salah seorang Abu Jahal, mereka tak cari orang lain, mereka cari Abu Jahal. Dan mereka berjaya jumpa Abu Jahal. Seorang dia tetak kaki Abu Jahal. Abu Jahal jatuh duduk sandang. Lepas tu perang berlaku. Seorang budak lagi anak Abu Jahal nama Ikrimah main bunuh orang yang tetak tu. Seorang lari pun dia tetak tapi cedera, dia lari selamat. Dalam keadaan yang begitulah Allah Mas'ud berjaya cari. Tengok tak mana tempat persembunyian Abu Jahal. Tengok jumpa Abu Jahal duduk terlentang. Dia pandai sembunyi Abu Jahal ni. Dia pergi duduk dalam kalut-kalut tu, dia pergi duduk tempat yang dia sembunyi. Orang jadi pemimpin, orang politik ni dia pandai tuan-tuan. Nak jadi orang politik dia kena pandai jawab dengan orang. Kalau dia buat satu-satu benda, dia kena pandai bagi rasional. Dia buat yang ni pasal apa, dia buat yang ni pasal apa, yang ni pasal apa. Dia buat macam ni, dia guna duit tabung haji pasal nak bagi tabung haji untung.
Kan? Tu yang ambil duit tabung haji tu pergi beli tanah tu, walaupun tak tahu apa ratus kali, ribu kali ganda pun tak apa, tapi nak bagi untung. Tapi dah bising sangat tak apa, dia kata jual balik ya. Kan? Tu dia kena pandai. Tuan-tuan kena baca sejarah ni. Kan? Dia pandai. Dia pandai pergi sembunyi diri dia pandai. Kan? Dia buat apa pun dia senyap, dia pandai. Tapi Allah Ta'ala itu nak bertemu, jumpa dengan Allah Ibn Mas'ud. Allah Mas'ud kata kat dia, bagaimana keadaan kamu, wahai Abu Sufyan? Dia kata, aku okey, steady, tak ada masalah. Semua ahli parlimen masih lagi berada bersama-sama aku. Dia kata, kita akan teruskan perjuangan kita, tidak akan berganjak. Oh, dia cakap, kemas. Dia ni pun orang pemimpin, bukan boleh duduk kenduk tak tahu lah. Saya, dia kata, tak akan mengambil kira beberapa individu tertentu, tapi saya akan terus. Oh, terus. Kamu, dia kata, tolong jauh daripada aku. Aku tak mau tengok orang yang macam kamu ni, satu apa tak jauh. Allah Mas'ud kata, hang ni tak sedar diri, hang duk macam ni lah orang yang hang tak berubah. Hang tak langsung nak terima Islam. Hari ni hari perang, aku tak boleh maaf hang. Lalu Allah Mas'ud pergi kat dia, selapak pergi kat dia, dia potong kepala dia sekali keribah, putih kepala dia. Dia ambil kepala tu, dia lari keluar daripada orang tengah duduk tempat, dia lari keluar, dia pergi cari Rasulullah. Dia bawa kepala. Sebab Rasulullah duduk cari dia, takkan nak bawa sekali dengan badan dia. Bawa kepala dia, pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Abu Jahal yang kamu duduk cari. Rasulullah senyum kat dia. Rasulullah kata, bukankah itu yang aku janji kepada kamu? Hari itu dia kerat telinga kamu, hari ini kamu kerat kepala dia. Dia tunduk, dia kata, benarlah janji-janji Allah dan Rasulnya. Dia kata benar. Ini sahabat Nabi, tuan-tuan. Mereka hidup dengan penuh keyakinan kepada Islam, kepada perjuangan. Mereka tidak berganjak, walaupun mereka ditekan, walaupun mereka disabotaj, walaupun mereka dihimpit, serangan demi serangan, provokasi demi provokasi, propaganda demi propaganda. Pemimpin Arab Quraisy ni bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, ada lagi orang nama dia Abu Sufyan, ada lagi orang nama dia Mughirah, ada lagi tokoh-tokoh besar lagi nama Uqbah yang cukup hebat mereka ni. Salah seorang dia nama Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pun hebat. Dia Masya Allah, kan? Orang dia punya hebat dia. Tapi walau macam tu pun Abu Sufyan ni, tuan-tuan, cerita Abu Sufyan ni, masa dia musuh dengan Islam ni, dia mengerah seluruh tenaga dia, pemikiran dia, kecerdikan dia, kebijaksanaan dia. Untuk apa? Untuk menghancurkan agama Islam. Dia di antara mastermind ting-ting di Mekah tu dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Setiap kali perang, dialah panglima yang mengatur strategi perang. Berapa kali perang dia pergi perang? Pergi perang biasa, perang Badar, perang Uhud, perang apa. Tak puas hati lagi, dia pakat dengan apa, Rom, Parsi, mana tu, tentera-tentera Ahzab, musyrikin main nak serang Rasulullah. Tak selesai lagi. Dia tadi dia hasut orang Yahudi, pakat nak hancur, tak jadi. Dia pakat dengan orang-orang munafik, dia buat propaganda kat orang munafik. Dia kata, kami tu Muhammad duk kami tak bagi muka macam hampa orang Madinah. Hampa ni orang Madinah ni tak ni dah. Tengok cerdik, dia kata Abdullah bin Ubay ni, tapi dia kata tak ada kelas. Dia kata Allah Ubay marah. Dia buat atuk macam-macam lah. Dia buat, dia antara provokasi dia buat apa? Dia buat masjid Dira lah. Dia bila orang nak pergi perang Tabuk, dia pergi hasut lah. Dia kata Muhammad hampa nak pergi perang dengan dia, hampa jenuh perang dengan Muhammad ni. Muhammad ni siapa dia nak perang? Dia bukan ada harta macam kita. Dia bukan ada kebun-kebun macam kita. Dia bukan tahu kira musim ni buah duk masak, dia nak ajak pergi perang. Dia bila pergi perang, dapat harta saja dapat kat dia. Hampa kalau nak ikut-ikutlah. Sahabat Nabi yang ikut sebahagian, yang ikut tu sebahagian terpengaruh. Di antaranya siapa dia lagi? Cerita pasal Ka'ab bin Malik, ya. Lepas lagi siapa dia lagi? Hilal bin Umayyah. 3 orang depa ni yang depa kena pulau sampai
40 hari sahabat Nabi tak mau cakap dengan mereka sebab mereka terpengaruh dengan dakwah yang dibuat oleh orang munafik ni. Subhanallah, kan? Punya hebatnya mereka ni atuk nak hancur Islam ni. Tapi seperti mana yang disebut oleh Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka bercita-cita berhasrat nak padam agama Allah, tapi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, Allah lah yang menyempurnakan agama dia. Subhanallah. Sampai satu hari dia dapat berita apa? Berita Nabi Muhammad hak lepas duk pergi perang dalam siri peperangan berapa kali tu dah bersiap sedia balik nak tawan Mekah. Allah, dia kata saya tak mau dah mesyuarat dengan ahli majlis tertinggi, saya tak mau dah mesyuarat dengan perwakilan parti saya tak mau dah mesyuarat dengan kabinet semua, saya tak mau lah. Saya nak balik mesyuarat dengan anak bini saya kerana inilah penentu kehidupan kami. Nak harap kat mereka ni mengarut aku duk berlama dah pakat dengan mereka, bukan jadi elok, duk jadi reba ini masalah. Aku tak mau. Dia balik pergi panggil isteri dia, anak-anak dia main kumpul. Dia kata lah ni, dia kata ayah nak tanya pandangan kamu. Ayah dah dapat maklumat melalui risikan ayah, semua ada, SB ayah semua merata, ayah dah atuk semua siap dah. Mereka dah bagi maklumat, sekarang Muhammad dengan pengikut-pengikut dia dah bersiap sedia dah nak balik tawan Mekah. Apa pandangan kamu? Ni orang bijak. Dia kata Abu Sufyan ni bijak. Bijak tak bijak Abu Sufyan ni, ya Allah, subhanallah, kan? Dia masuk Islam, Rasulullah bagi tempat kat dia. Anak dia Muawiyah, Rasulullah duk hidup lagi, dia hantar dia jadi utusan dah. Duk di mana tu, di Mesir lah, di mana kan, di Palestin. Pasal apa? Pasal dia orang politik, orang bijak. Memang bijak sungguh. Sahabat Nabi yang duk rajin pergi masjid dengan Nabi, duk rajin pergi baca Quran dengan Nabi apa semua, Nabi tak lantik mereka sebab mereka tidak ada aminun qawiyun, kekuatan, ilmu, pengalaman dan sebagainya tak ada. Mereka ni orang yang duk bisa musafir, bisa pergi menego, bisa pergi dalam delegasi politik, orang bisa pergi. Itu bila kita politik menang, tak semestinya kita kena bagi Tok Lebay. Bila nak takbir negara, nak takbir, tak semestinya semua nak kena buat Tok Lebay dengan Tok Haji. Tak. Bagilah orang yang layak, yang reti tentang pentadbiran dan pengurusan. Campurlah, bukan kata semua tu nak kena bubuh hak yang tu, tapi kena ada imbangan yang sesuai. Oh, dia tahu ustaz kok mana pula ni jebon bah. Bukan boleh orang ni, bila kita abang tu sikit dia. Ini sebab itulah bila kita baca Quran, kita kena baca Quran, kita kena tengok hadis, dan kita jangan lepas daripada melihat perjalanan kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Kena baca. Rasulullah tak kata kita tak apa, kalau kita tak menang pun, kita duduk di Madinah ni, kita perang pun, kalah pun tak apa, asalkan kita dapat keredaan Allah. Tak. Kita kena menguasai. Ya. Lepas tu Rasulullah bijak. Rasulullah bawa daripada Mekah mai ke Madinah tu, Rasulullah bukan bawa sahabat-sahabat yang kosong, hak duk tunggu buat tasbih nak pegang la ilaha illallah. Tak. Rasulullah bawa Salman Al-Farisi. Siapa dia Salman Al-Farisi ni? Dia salah seorang daripada jurutera. Sebab tu bila nak perang, dia ni civil engineering ni, dia tahu nak buat macam mana kubur tu. Kan? Lagi bawa lagi sahabat tu nama apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dia ni memang bijak dalam besi-besi ni, benda-benda besi ni, lupa dah. Tanpa lagi dia mungkin ingat. Rasulullah bawa ni orang yang macam ni. Rasulullah bawa semua. Rasulullah bawa siapa lagi? Pakar ekonomi, ahli perniagaan, golongan korporat ni. Rasulullah bawa dia Abdul Rahman bin Auf. Rasulullah bawa Abu Bakar. Abdul Rahman bin Auf bila dia pergi di Madinah, dia bukan duduk tunggu gitu saja. Rasulullah telah mempersaudarakan dia dengan itu. Benda ni kena baca betul-betul, baru nampak bijaksananya Rasulullah, hebatnya Islam itu. Rasulullah segarakan
Abdurrahman bin Auf dengan siapa dia? Dengan seorang sahabat Nabi nama dia Rabi'ah bin Sa'ad. Rabi'ah bin Sa'ad. Kenal tak siapa dia tu Rabi'ah bin Sa'ad? Rabi'ah bin Sa'ad tu orang kaya di Madinah. Rasulullah pergi bagi orang kaya jumpa dengan orang kaya, apa boleh bincang bisnes apa nak buat. Sa'ad bin Rabi'ah bila jumpa dengan Abdurrahman bin Auf, mereka dipersaudarakan, maksudnya jadi saudara kembar, jadi adik-beradik ini. Rabi'ah kata kepada Abdurrahman, hang minta lah daripada aku apa hang nak. Kalau hang nak buat projek pertanian, aku nak bagi kebun. Kalau hang nak buat projek penternakan apakah, agro apakah, aku nak bagi ni apa ni, unta apa semua ni dengan kambing apa. Hang nak buat bisnes apa, hang nak buat bisnes apa ni, trading apakah, ni dia pasar ni aku akan bagi ke hang tempat-tempat tapak di pasar. Hang nak apa? Abdurrahman bin Auf kata, terima kasih banyak, aku semua benda tu aku tak mau, tapi aku nak hang pergi tunjuk aku pasar, aku nak pergi tengok apa bisnes yang aku nak buat. Subhanallah. Tu tuan-tuan, kita ni jadi orang Islam kena bijak berbisnes, kena bijak. Begitu kita tengok orang bukan Islam dalam negara kita, ahli-ahli politik mereka macam mana? Mereka orang peguam, accountant, ahli perniagaan, orang bijak. Dia bangkit, dia tanya dalam parlimen, pumpam dengan fakta, dengan apa. Kita pergi tak ada apa, kita bukan tahu sangat. Kira nak baca, nak buat tahlil dia. Tengok tuan-tuan, tengok. Saya tak maulah sebut saja jadi politik pula. Tuan-tuan tengok tokoh-tokoh hak. Macam mana mereka? Mereka accountant. Itu dia boleh cerita 1, 2, 3, 4. Dan kena biar. Abdurrahman bin Auf, Rasulullah, dia kata, hang tunjuk aku cukup, aku nak pergi tengok produk apa aku nak buat nego buat. Tak apa. Balik mai Abdurrahman bin Sa'ad bin Rabi'ah kata, hang nego okey, clear dah, aku nampak hang boleh nego. Tapi hang nak hidup ni, keluarga ni macam mana? Aku ada 4 orang isteri. Hang pilihlah isteri aku hak mana satu hang nak aku nak cerai habis kan. Atau jangan menikah. Habis ada hang menikah lah. 4 orang isteri aku. Kan? Kok dia kata ni aku ambil isteri aku hak yang hak tua ni, hang ambil ambil aku nak cerai habis kan. Tak. Aku pasal nak kahwin lagi seorang hak muda. Tak. Dia kata hang pilihlah hak mana hang nak. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf kata, bini hang pun aku tak mahu. Kalau aku nak menikah, aku menikah lain. Kalau kita sapu habis, bini dia pun kalau boleh kita ambil, kata benda dia kita ambil, sapu habis. Kan? Kalau kita lah. Tapi ini yang kata sahabat ni, ya Allah, yang disebut dalam Quran, wa yusiruna ala anfusihim khasassah. Sahabat-sahabat Nabi ni, generasi yang hebat ni, mereka ni sentiasa buat apa? Mengutamakan sahabat dia. Hang nak bagi aku nak utama hang, tapi aku pun utama hang. Aku tak mau usik bini hang, kata hang aku tak mau. Cukuplah hang boleh tunjuk ke aku. Subhanallah. Sahabat Nabi tu lah. Sahabat Nabi. Tu siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Jadi musuh mereka ni siapa? Abu Sufyan tadi ni, Masya Allah, Subhanallah. Dia balik mesyuarat dengan bini dia, dengan anak-anak dia. Anak dia kata macam ni dah, cerita ayah, ringkas cerita ayah. Ayah cuba fikir, ayah tak pernah fikir kau. Yang ayah duk pergi serang Muhammad, buat macam-macam masa Muhammad duk sini dulu, ayah sabotah dia, ayah pulau dia, ayah buat macam-macam dia. Ayah tengok Muhammad tu semakin okey ke, semakin KO ke, dia dah gulung tikar ke, dia dah katuk buku ke, dia dah angkat kaki ke, dia buat apa? Tengok Muhammad macam mana? Ayah sendiri macam mana? Ayah lah populariti dah jatuh. Orang tak mau dah. Ayah pergi bentang apa pun, berapa bilion pun orang tak mau dengar dah. Anak dia kata kat ayah dia, kan? Ayah dia kata, pasal ni ayah panggil pemesyuarat. Ayah dia kata, bukan kata hari ni, sejak akhir-akhir ni ayah dia fikir dah, Muhammad tu adalah benar. Kalau Muhammad tu tak benar, lama dah agama dia mampu.
Bukankah hampa tak tahu ayah selama ni kalau ayah berpuisi, ayah puisi ayah ni, ayah cukup, ayah buat puisi cukuplah, orang tu akan menjadi sehina-hina, lebih hina daripada najis kaldai. Kaldai ni pun dah kira tak ada nombor dah. Tak hantar binatang-binatang ni, kaldai tak ada nombor. Hina bukan kaldai, daripada najis kaldai. Kalau ayah kata saja bahasa ayah ni, orang ni akan tersebar puisi ayah di seluruh arah, dan orang tu akan menjadi sehina, lebih hina daripada tik kaldai. Dan kalau ayah nak angkat orang, orang tu akan menjadi mulia dan manusia sentiasa memandang pada dia. Ayah dah macam-macam dah buat kat dia, tapi memang benar Muhammad ni benar. Cuma satu dia kata, lah, dia kata kalau kita nak masuk Islam, apakah Muhammad akan terima? Bukankah Mok Hang, dia kata ayah tak suruh pun, Mok Hang pun semangat lebih, dia kata dah lah buat kenduri bunga sampai 2 juta ya. Dia kata Mok Hang pun dia kata semangat lebih, ayah tak suruh pun. Mok Hang bawa hamba kita Wahsy pitikam Saidina Hamzah, lepas tu belah perut dia. Mok Hang ni ambil pula Hindun bin Uqbah ni, ambil pula kan hati Saidina Hamzah ni, piduk pepok, bukan pepok nak makan, hina ni kan. Seluruh bukit Uhud tu tayang kat orang. Lah kalau kita nak masuk Islam, ayah tak tahu. Anak dia jawab, ada riwayat kata anak dia tu ialah Hindun. Hindun ni lah yang menjadi isteri Rasulullah SAW. Baik, Hindun tu kata ayah, kalaulah ayah fikir kata Muhammad tu tak terima dah kita, apa pilihan ayah? Apakah ayah akan pergi bawa diri pergi ke Habsyah macam mereka? Ayah tak malukah kepada raja-raja Habsyah dulu? Yang dulu ayah orang pi, ayah hantar wakil pi duk suruh perambat mereka balik. Ayah nak kena macam-macam akta hasutan, akta macam-macam ayah dah buat kat mereka. Macam mana? Ayah tak sepatutnya berfikir macam tu. Ayah kena fikir macam mana hari ini ayah nak jadi sebagai seorang orang Islam. Dia tunduk, Abu Sufyan ditunduk, lepas tu dia panggung balik. Dia kata betul, hampa kata dia betul. Sebab tu aku suka mesyuarat dengan orang cerdik. Mesyuarat dengan orang tak cerdik, dia kata apa? Okey, kami sokong Rabah. Kan? Lah ni dia kata okey. Tak apa, dia kata ayah ada satu akal, tapi dia kata ini risiko. Ni risiko. Risiko macam mana? Ayah dia kata bersumpah di hadapan kamu, ayah tak akan pijak dah Mekah ni kecuali ayah boleh masuk Islam, ataupun ayah akan mati kelaparan, ataupun pengikut-pengikut Muhammad akan bunuh ayah. Kalau mereka tak mau bunuh ayah, ayah berjalan pergi sampai habis bekal, ayah mati tengah jalan. Biar mereka kata mereka tak mau bunuh ayah, mereka tengok ayah, mereka kata tua dah, biar pergi lah duk merebel, rata, cakap bila dah nak cakap sangat. Dulu macam-macam hang buat ke orang, lah nak cakap pergi, kami tak mau bunuh hang, biar pergi ke hang kan, biar pergi ke hang. Ataupun mereka bunuh ayah. Dia kata kat anak dia Muawiyah, siapkan bekalan pakaian serba hitam dan pilih 2 ekor kuda yang pantas. Kita akan berangkat sebelum Muhammad melintasi Abuk, kerana disitulah ayah akan bertemu saudara mara ayah yang hidup dengan yang mati. Dia pun ringkas kata naiklah kuda pergi sampai dah dekat dengan Abuk. Dia pun balik dah. Dia pun pandai bajet orang politik ni. Dia tahu bukan macam kita duk syok, kita boleh dah, kita menang duk macam tu. Mai-mai punya pun Allah tak bagi kemenangan kat kita. Strategi tak bagus, pendekatan tak cantik, nak menambat hati orang tak hati, duk kerja bergaduh dengan orang je. Macam mana orang nak syok kita kan? Kita dengan gaya kita tak fikir apa taste orang. Bila orang bagi pandangan kat kita, kita tak mau pakai.
Kita rasa kita serba tahu. Kami adalah orang lama. Banyak lagar berkilo-kilo garam kami makan. Nak dengar cakap hampa apa? Kan? Kami lama dah. Hampa baru untuk mau dengar cakap hampa. Baik. Dia naik kuda api. Sampai-sampai tu dia panggil, dia nampak. Sebab apa? Dia ni dua orang keluarga Nabi yang rupa dia sama-sama dengan Nabi. Satu dia Abu Sufyan. Tahu tak kita Abu Sufyan ni musuh besar Nabi, tapi dalam masa yang sama dia adalah sepupu Rasulullah SAW. Kerana bapa dia Al-Haris tu dua beradik dengan Abdullah. Dua beradik dengan Hamzah hak dia bunuh tu. Dua beradik dengan Al-Abbas. Dua beradik dengan Safiyah. Dia daripada jauh lagi Abbas nampak dah. Dia kata aku berasa ni Abu Sufyan dengan anak dia Muawiyah ni nak pergi mana? Kan? Apa pula perancangan mereka ni? Mereka nak buat mana pula? Tak dan lagi dia nak bercakap, dia panggil terus. Dia kata salami alaik ya ammi. Dia kata salam atas kamu wahai pok penakan aku. Oh, Arab ni bila panggil ayah ammi ni kira hebat. Dia kata wahai pok penakan aku, laqad ataitukum, aku mai kat hampa ni, aku nak masuk Islam. Berkata apa pula sandiwara dia ni? Dok dulu tak mau sangat, apa pun tak mau, lah ni nak pula dah hudud pula dah. Itu ni tak mau langsung, tak boleh kata apa langsung. Lah ni dia nak hudud pula dah. Macam mana pula ni? Ya, gana ni. Dia kata, "Dok, aku nak masuk Islam." Dia cakap macam tadi lah, cakap kat anak dia, dia kata aku bersumpah aku tak balik daripada semua, aku masuk Islam. Habis tu apa ni Abbas kata, "Hang nak apa?" "Aku nak hang tolong cakap kat Rasulullah. Pasal aku sendiri pun tak terbuka mulut nak cakap dengan dia. Pasal aku musuh ketat dia. Aku nak pergi kata ke mana kat dia." Hang cakap, Abbas kata kalau hang tak terbuka mulut, aku pun walaupun aku pok penakan hampa ni, tapi aku pun tak gamak buka mulut kat Rasulullah. Dia kata tak apa. Kalau hang seorang tak boleh, dia kata tak apa. Aku akan jumpa satu orang lagi. Nampak tak akal dia bijak? Tuan-tuan nampak tak akal dia bijak? Orang politik. Dia bijak. Tak seorang tak boleh. Memang seorang tak boleh. Aku nak cari seorang lagi. Dia pergi jumpa Sayyidina Ali. Dia sebab apa? Ali orang berpengaruh. Rasulullah sayang kat dia. Menantu, sahabat, pemuda yang pertama masuk Islam. Orang yang tak pernah tengok, tak pernah sembah berhala. Orang yang tak pernah tengok kemaluan. Orang yang hebat. Rasulullah sayang kat dia. Aku pergi jumpa dia. Dia kata, ya bana ammi. Dia pergi kata dia pula, wahai sepupu aku. Dia pergi kata, wahai sepupu aku. Dia pergi kata kat Ali. Ali pun anak Abu Talib. Abu Talib pun dua beradik nampak dia. Dia kata, Ami. Dia kata, sepupu aku. Dia kata, aku ni main nak masuk Islam. Dia kata nak masuk Islam. Pasal apa hang nak masuk Islam? Dulu hang tak mau sangat kat Islam. Hang betul-betul tak mau Islam. Hang ganyang sungguh Islam. Dia kata, yang tu cerita lama. Lah cerita baru. Dia kata, rekod baru. Dia kata, bersih baru. Dia kata, yang tu lama tutup buku lah aku nak masuk Islam. Dia kata, Ali kata kalau hang nak masuk Islam, apa kena mengena aku? Dia kata tak ada kena mengena, tapi hang boleh tolong jadi juru cakap kepada Rasulullah. Ali kata aku tak boleh. Aku tak mampu nak pergi cakap. Dia kata memang hang tak boleh, tapi kalau hang jumpa Abbas, hampa dua orang mesti boleh cakap. Kalau hampa dua-dua orang tak boleh cakap, aku tak akan nampak hampa ni tak boleh cakap. Kerana hampa adalah pemuda yang hebat. Abbas dia kata di antara keturunan yang mulia-mulia. Keturunan kita keturunan Abbas daripada orang yang mulia. Orang mulia ni dia ada kehebatan untuk bercakap. Dia pun pergi jumpa. Ali pun kata betul juga. Ang kata tu betul lah. Ang kata aku ni pemuda apa semua gitu ni. Kan tercabar juga pemuda. Pemuda pun dia pertahan lah. Kita akan pertahankan. Tuan Ali pun pergi lah. Jumpa Abbas. Jumpa Abbas. Dia kata macam mana ni? Abu Sufyan ni nak masuk Islam sungguh. Abbas kata memang aku nampak dia masuk Islam tu. Kita kena tolong cakap kat Rasulullah. Akad ringkas dia bercakap Rasulullah. Rasulullah ni bukan macam kita. Kita ni kalau marah kat orang, kita katuk buku, bukan katuk buku stil buh hak yang kalau putih tu, bukan hak yang biasa-biasa buh stil. Tapi Rasulullah bila sebut saja Abu Sufyan nak masuk Islam, Islam bukan hak Rasulullah, Islam hak Allah. Kebenaran untuk sesiapa saja.
Kan? Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Tuhan. Aku tak boleh halang. Masuklah Islam. Tapi perasaan Rasulullah manusia biasa. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Aku ni bashar, manusia biasa macam kamu, ada perasaan. Hang bunuh Hamzah tu, pak penakan yang aku sayang. Lepas tu sekaligus pak penakan hang juga. Kalau hang musuh pun hang janganlah bunuh pak penakan. Hang sanggup biar bini hang pergi bunuh. Dia kata, kalau aku tak bunuh, dia kata. Tapi nak buat gimana, ada Datin Seri pergi buat, dia kata. Datin Seri. Kalau aku budak, tapi Datin Seri. Lah ni Rasulullah tak dialog tu tak ada. Rasulullah diam saja. Dialog tu tak ada. Dia diam saja. Pasal apa? Sampailah bila Abu Sufyan tengok Rasulullah terima tu pun dia seronok dah. Sampailah Rasulullah balik pergi ke Mekah apa semua, masuk ke Mekah apa semua. Rasulullah kata lah, Rasulullah seronok. Rasulullah kata apa? Siapa yang masuk dalam masjid, dalam Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang masuk dalam rumah Abi Sufyan, dia selamat. Satu sanjungan pada dia. Dan siapa yang berada dalam rumah dia, dia selamat. Selepas tu Abu Sufyan ni mula menyintai Rasulullah. Sampailah dalam peperangan, demi peperangan yang dia ni bantu Rasulullah cukup hebat. Dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain ni, orang yang sangat getir, yang sangat hebat, dia bela, dia pertahan Rasulullah. Dia tunjuk kehebatan dia tadi. Dia dulu duduk pergi perang, dia tak pernah perang pun, dia duduk orang-orang ya. Tapi kali ni dia perang sungguh. Dia meluru setiap kiri kanan, dia pancung orang. Sampai Rasulullah tengok, Rasulullah kata, hebat sungguh Abu Sufyan ni. Rasulullah panggung, Rasulullah jenguk dia. Rasulullah kata, wahai Abu Sufyan, majulah kamu membela Rasul Allah. Dia ni punya seronok, ya Allah, hari ni Rasulullah dah bersembang dengan aku dah. Belum ni Rasulullah tak sembang aku. Kalau syok hari tu Rasulullah boleh senyum sikit, aku lagi syok. Tapi Rasulullah tak senyum. Rasulullah kata betul je, dia punya seronok. Dan selepas tu bila dia duduk dengan Rasulullah di Madinah, dia tinggal Mekah, dia duduk di Madinah, Rasulullah kata dialah orang pertama kali masuk masjid dan orang paling akhir sekali keluar masjid. Dan Rasulullah kata, satu hari Rasulullah kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kenalkah kamu dengan satu orang lelaki tu? Aisyah kata, aku tak kenal. Itulah pembesar yang cukup hebat, yang cukup handal, pemimpin yang pemuka yang cukup-cukup disanjung oleh bangsa Arab Quraisy. Tetapi hari ini dia adalah lelaki yang paling pertama masuk masjid, orang paling terakhir keluar masjid. Dan aku tak pernah lihat dia, melainkan ketika aku lihat, dia hanya memandang kepada sandal. Dia hanya pandang tapak kasutnya, dia tak pandang ke langit dah. Dulu dia berjalan semua dengan kereta pengiring wiung-wiung ku atas lagi ada hak baju hitam lagi duk ada, duk tunggu semua kata atas bukit duk tunggu. Hari ni dia berjalan seorang-seorang dia, mata dia tunduk ke bawah, tak tengok apa dah. Dan setiap kali orang akan bertemu dengan Muawiyah ni, dia sentiasa bawa kilik kayu-kayu, kulit-kulit binatang yang tercatat Al-Quran. Dia tak pernah lepas diri dia daripada Al-Quran. Subhanallah. Ni sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang kita kata proses lepa tu, maka proses menjadi ada yang sebut Al-Quran yang bergerak. Kalau nak tengok Al-Quran bergerak tu, tengoklah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak lagi sahabat-sahabat kalau saya nak cerita kat tuan-tuan. Di antaranya ialah nama dia Rabi'ah bin Ka'ab. Masya-Allah, subhanallah. Kuatnya mereka membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran sehingga meresap Al-Quran dalam diri mereka. Kalau tuan-tuan nak cerita tentang sahabat Nabi, nama dia apa dia? Apa ni, subhanallah. Usaid bin Hudayr, yang bila dia baca Al-Quran, malaikat-malaikat turun sampai unta, kuda-kuda dia jadi macam meronta-ronta. Dia berhenti baca, dia sambung baca, turun semula. Esok dia pergi jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, bila aku baca Quran saja, kuda aku meronta-ronta, aku takut kuda aku terlepas, dia pijak anak aku sebelah tu. Rumah depa biasalah rumah kemah-kemah tu.
Lepas itu Rasulullah kata, kalaulah kamu teruskan bacaan kamu, nescaya seluruh penduduk Madinah, tidak seorang pun penduduk Madinah yang tidak akan terlepas daripada melihat betapa banyaknya malaikat yang turun untuk mendengar bacaan Al-Quran kamu. Sehingga kan sahabat-sahabat mengatakan, setiap kali bila Usaid bin Hudayr ni membaca Al-Quran, keluar daripada celah-celah gigi dia tu cahaya-cahaya yang memantul-mantul. Subhanallah. Dia sepanjang hayat dia habiskan masa dia dengan Al-Quran. Selain daripada dia berjihad, selain daripada bekerja, masa dia dengan Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita duk cakap kita nak Islam, kita nak daulah Islam, kita nak apa ni Islamic State ke, menatang apa tit ke, tut ke apa ke, kita kena mengembalikan bukan nostalgia indah Madinatul Munawwarah, penghuni Madinah Al-Munawwarah ataupun Al-Haramain, tetapi kita kena merealisasikan kehidupan Ahlul Madinah dalam negara kita. Sebab itulah seorang pejuang Islam, juru dakwah yang hebat, Hasan Hudaybi, dia kata apa? Aqimu daulat al-Qur'anu fi nufusikum taqumu daulat al-Qur'anu fi ardikum. Tegakkanlah kerajaan Al-Quran itu di dalam diri-diri kamu, dalam rumah kamu, dalam masyarakat kamu. Nescaya kamu akan mampu menegakkan kerajaan Al-Quran itu di dalam negara kamu. Kita nak lahirkan taman kita ni, taman apa orang panggil, taman bertam indah, bertam putra, segala bertam, segala semua. Kita nak lahirkan orang yang waktu pagi, petang, tengah hari, malamnya mereka begitu asyik dengan membaca Al-Quran, di samping giat dengan aktiviti kehidupan, tetapi mereka tidak lekang daripada Al-Quran. Rumah-rumah Allah, masjid-masjid surau ni menjadi destinasi yang paling digemari oleh orang untuk mengunjungi, mendapat rahmat dan barakah daripada Allah. Mereka membina satu rangkaian antara rumah mereka dengan masjid, rumah dengan rumah, rumah dengan rumah, masjid dengan rumah. Rumah kawan tu pun mai ke masjid, dia awak balik berkat dia, kawan ni awak balik berkat dia. Rumah tu sendiri akan memancarkan keberkatan yang ada. Masya Allah. Masa tu tuan-tuan, baru kita boleh nak mimpi-mimpi nak negara Islam ataupun apa saja. Tapi kalau hanya dengan sekadar semangat gitu saja, hanya dengan sekadar apa ni usaha yang kecil, dengan sedikit saja, duk tunggu orang nak pi 5 tahun sekali saja, sorry ya no, cakap no, tak jadi ya no. Kita kena bina. Itulah apa Bapak Nasir, orang juru dakwah, seorang pimpinan di Indonesia yang dia berjaya tegak, dia berjaya perintah negara Islam Indonesia sebulan ke 2 bulan je tu lah. Bapak Nasir ni kata tak boleh buat, dia dah buat dah, junam. Pasal apa? Pasal kita hanya menghimpun angka-angka yang kosong. Sebab itu Bapak Nasir ni kata, lepas tu dia kata apa? Dia kata aslih nafsak wad'u ghairak walam fisala bainahuma. Perbaikilah diri kamu, proses didik dan tarbiyah diri kamu. Aku buat dah, aku dah jadi Perdana Menteri dah, tapi tak lama lepas tu junam kembali pak, enggak bertahan lama ya. Jadi jatuh balik. Dia kata perbaiki diri, bina, ajaklah orang yang di sekeliling kamu, jangan pisah antara keduanya. Subhanallah. 9:15 saya baru habis takat nombor 2, ada lagi 2. Kau nak sambung ke berhenti tang ni ya? Saya ingat saya baca yang kelima tu, tapi huraian dia tak ada. Yang ketiganya mentadabur Al-Quran. Tadabur ni tuan-tuan, kita baca Quran, kita tahu makna dia, kita resapi. Sebab tu bila satu hari orang pergi tanya Imam Hasan Al-Banna, wahai Tuan Syekh, kitab tafsir apa yang paling bagus untuk kita baca? Imam Hasan Al-Banna kata semua kitab tafsir yang muktabar baik untuk kita baca, tetapi dia kata tidak lebih baik
apabila kamu menadahkan hati kamu yang jernih sehingga akhirnya Al-Quran itu meresap dalam hati kamu dan merebak, menyebar ke seluruh anggota kamu, dan kamu tampil dengan kebenaran, dan kamu bergerak di atas watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Subhanallah. Imam Sabana kata. Yang keempat ialah menghafal Al-Quran. Kena hafal Quran sikit kena hafal Quran, no? Jangan duk hafal lam yakunin tu pun kira kuat dalam yakunin tu. Ya. Duk boleh ar-ra'aital ladzi ya. Dengan kuliah. Ya. Wal asriyat tu lah, pusing tu lah. Kan? Dia jadi imam ni kita tahu imam ni ar-ra'ai ni nak dia ni alam tarukai. Tahu lah. Dia ni alam tarukai, modal dia alam tarukai lah. Tahu lah. Pasal dia tak boleh nak baca alim sebab dia tak hafal. Kan? Jadi kita kena menghafal Al-Quran. Yang kelimanya ialah mengamal dan menyampaikan Al-Quran. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar itu. Tuan-tuan pun mungkin dah kerja pula. Saya pun semangat pergi lah. Orang saka jenis tayar ganti ni kadang-kadang dia semangat lebih. No? Jadi saya mohon maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf banyak daripada saudara-saudari semua. Sebelum saya mengakhiri, saya sekali lagi lah mengucapkan ucapan banyak-banyak terima kasih di atas kesudian tuan-tuan menjemput saya, dan sudi tuan-tuan ambil perhatian di atas perkongsian yang saya bagikan pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan, moga-moga kalau ada umur panjang, ada kesempatan yang lain, mungkin dapat kita bertemu dan berjumpa lagi untuk kita kongsi-kongsikan kisah kehidupan generasi yang hebat ini untuk kita bawa dalam kehidupan kita. InsyaAllah mudah-mudahan banyak lagi sahabat yang saya nak cerita ni, kan? Banyak gini semua nota-nota yang saya buat ni. Saya bila dapat tadi sejam saya duduk depan komputer, susah saya cari buku, saya cari bahan dan saya buat untuk kita sampaikan pada malam ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.